ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya nak ucapkan terima kasih kepada korang semua sebab sentiasa hadir dan menonton kisah-kisah pengalaman seram dan mistik sama ada yang dilalui oleh pihak pengirim atau keluarga saya sendiri di dalam kisah seram alam jin. Sebelum tu saya nak bagi tahu, mungkin performance malam ni konten malam ni agak longgar, agak pendek dan kurang jelas suaranya sebab saya tak sihat, sakit tekak, dah seminggu batuk kering. Sekejap-sekejap minum air, sekejap-sekejap minum air, sekejap-sekejap minum air. Tak boleh konsisten, tak boleh nak bercakap lama. Jadi maafkan saya kalau serba kekurangan. Saya cubalah buat yang terbaik untuk korang semua ya, bagi mengisi slot kekosongan setiap hujung minggu bersama kisah seram alam jin. Boleh ya? Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengirim untuk kisah seram malam ini adalah bernama Saudara Farid. Beliau berasal daripada negeri Pulau Pinang. Dan untuk pengetahuan korang semua yang menonton, Saudara Farid adalah merupakan salah seorang yang menganggotai sebuah kumpulan aktiviti paranormal. Bagi mereka yang tak tahu apa itu aktiviti paranormal, ni bagi saya jelaskan. Saya akan terangkan definisinya. Aktiviti paranormal membawa maksud satu perlakuan membuktikan kewujudan fenomena yang di luar konteks akal fikiran manusia melalui sains dan juga teknologi. Dengan erti kata lain, nak bagi mudah faham, membuktikan alam ghaib melalui sains dan teknologi. Simple je nak bagi faham. Kumpulan paranormal yang dianggotai Saudara Farid ini diberi nama kumpulan sebagai Paranormal Penang Underground. Nama pun dah ganas. Mesti kumpulannya hati kental kan? Hati kering kan, betul tak? Jadi saya akan singkatkan nama samaran Paranormal Penang Underground ini kepada PPU. PPU, Paranormal Penang Underground, PPU. Sepanjang dalam aktiviti paranormal ini, bagi kumpulan PPU selalunya tak ada masalah pun. Okey je. Semua tempat mereka balur, mereka terjah. Apa dah hal? PPU hati kering mah. Tidaklah sehingga pada satu hari, pada 19 hari bulan 6 tahun 2023, Farid mengajukan pendapatnya kepada ahli kumpulan yang lain untuk menerjah ke lokasi yang berikutnya, iaitu di salah sebuah rumah usang, rumah kosong terbiar yang dulunya pernah diduduki oleh seorang bidan pengamal ilmu hitam. Seorang bidan pengamal ilmu hitam. Sedikit info berkaitan rumah ini. Rumah bidan pengamal ilmu hitam ini telah ditinggalkan terbiar selama lebih 25 tahun. Lokasi rumah tersebut terletak di kawasan Permatang Pauh. Dalam jarak anggaran 200 meter daripada rumah berkenaan, boleh didapati terdapat sebuah kilang rempah yang tak jauh dari situ. Jadi, dengan data-data bukti-bukti info yang saya dah nyatakan tadi, agak-agaknya boleh cari tak rumah tu di mana? Nak saya bantu tak? Nak saya investigate tak lokasi rumah tu? Nak tak? Tahap keseraman lokasi rumah tersebut menyebabkan orang kampung di situ pun bertindak untuk menghindari daripada melalui jalan di kawasan situ pada waktu larut malam. No, jangan lalu situ pada waktu tengah malam.
tidak sama sekali. Kita berbalik kepada saudara Farid dan juga ahli kumpulannya. Bila Farid ni mengajukan pendapat untuk masuk ke dalam rumah tersebut, apa lagi? Membantahlah rakan-rakan yang lain. Kau gila ke apa Farid? Masakan orang kampung pun tak nak lalu situ pada waktu tengah malam. Ini kan engkau nak pergi masuk rumah tu. Weh, jangan jadi bodoh lah Farid. Bukan apa, selain daripada benda-benda makhluk gaib ni, yang paling ditakuti mereka adalah haiwan berbisa seperti ular. Kalau melibatkan nyawa, memang no kompromi lah. Tak boleh bawa main isu yang macam ni. Akan tetapi, Farid ni pun satu hal juga. Sikap Farid, kalau dia dah berniat nak masuk ke sesuatu lokasi tu, memang pantang dia nak berundur. Dia mesti kena masuk dulu. Kalau ada bahaya, barulah dia akan keluar. Itulah sikap Farid. Dipendekkan cerita, saudara pun masuklah ke rumah tu seorang-seorang. Dia bagi jaminan kepada kawan-kawan yang lain. Dia masuk tu sekejap je, tak ambil masa yang lama pun. Lepas ambil gambar-gambar dalam rumah, ambil gambar-gambar dekat luar rumah, lepas tu dia keluarlah balik. Jadi situasinya sekarang ni, Farid masuk ke kawasan rumah tu seorang-seorang, manakala kawan-kawan dia yang lain pula tunggu Farid dekat luar kawasan yang jaraknya daripada rumah tu dalam anggaran 50 meter macam tu. 50 meter tu agak jauh juga babe. Bukan dekat tau 50 meter tu. Baru sahaja 10 minit Farid ni di dalam rumah bekas bidang pengamal ilmu hitam, dia terdengar ada sayu-sayu suara yang memanggil namanya daripada luar rumah. Pada awalnya beliau sangkakan kawan dia yang panggil. Jadi dia balas lah, dia jawab lah dengan suara tu. Sekejap bro, sekejap. Aku ni nak ambil gambar sekejap je, sikit lagi. Sesudah selesai mengambil gambar seperti yang dikendaki oleh Farid, sebelum beredar, dia tengok gambar-gambar tu sekejap. Dia tengok sekali imbas gambar-gambar yang diambilnya. Secara tiba-tiba, sudah ditakdirkan rezeki Farid. Di salah sebuah yang diambilnya, Farid terkejut bila mana didapati dalam gambar tu tertangkap satu sosok tubuh wanita yang berambut panjang. Dengan tak semena-mena sedang melihat gambar sosok wanita tersebut, Farid kedengaran ada suara perempuan yang sedang mengilai dan juga sedang menangis. Suara itu tidaklah kuat dan juga tidaklah perlahan. Disebabkan rasa ingin tahu dan nak ambil peluang keemasan yang sedia ada, Farid pun beranikan diri dia mencari di mana puncanya lokasi suara tangisan dan juga ngilaian tu. Cari punya, suluh. Akhirnya tergamam, terbeliak biji mata Farid bila mana dia dapat lihat dalam jarak anggaran beberapa belas meter macam tu, mungkin 15, 16, 20 meter macam tu, Farid melihat suara ngilaian dan tangisan itu hadir daripada seekor jin setan yang menyerupai sosok wanita. Walaupun jarak tu agak jauh dalam belasan meter, dalam 20 meter macam tu, muka Farid katakan dia nampak tahu muka jin setan tu berdarah dan juga berulat seperti bangkai seekor haiwan. Ya Allah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui betapa takutnya Farid pada waktu itu. Nak ditangkap gambar tapi tangan ni tengah menggeletar, tangan tak dengar arahan. Tapi nak berlari pula tak boleh, kaki ni bergerak sangat lambat, tak boleh nak bergerak laju. Jadi apa yang Farid boleh lakukan pada waktu ini? Dia hanya mampu berundur secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sambil di bibirnya tidak putus membaca surah-surah lazim yang dia tahu. Masa nak berjalan masuk ke dalam rumah tadi rasanya macam cepat, tapi bila nak keluar daripada rumah tu macam lambat je, macam jauh je perjalanan nak keluar daripada rumah tu. Bila Farid ni dah sampai dekat kawan-kawan dia terus masuk ke dalam kereta tanpa sepatah haram pun. Memandangkan Farid ni buntu, tidak berkata-kata seperti orang yang sedang dalam ketakutan. Kawan-kawan dia apa lagi? Cepat-cepatlah kelang kabut beredar dari situ, seolah-olah sudah menjangkakan perkara sedemikian pasti akan berlaku. Bagi saudara Farid, inilah satu-satunya
gangguan yang sama sekali beliau tidak akan lupakan sampai bila-bila. Dengan berbekalkan masih ada lagi sebahagian sisa-sisa gambar yang tidak dibuang berkaitan dengan rumah berkenaan, maka saudara Farid melapangkan dadanya untuk berkongsikan gambar tersebut dengan kita semua. Sebelum itu, harus saya ingatkan, apa sahaja bentuk gambar yang dikongsikan adalah gambar asal yang dikirimkan daripada pihak pengirim, dan korang semua yang melihat nanti ada hak untuk menilai dengan pandangan masing-masing. Walau apapun, yang paling utama, tidaklah perlu kita bertelagah dan bercakap sesama sendiri sekiranya tidak sehaluan sependapat. Jelas ya? Faham ya? Inilah gambar yang dimasukkan oleh saudara Farid. Gambar yang menunjukkan situasi di rumah peninggalan seorang bidan pengamal ilmu hitam yang sangat sesat. Terima kasih kepada saudara Farid atas kesudian berkongsikan kisah dan juga gambar pengalaman beliau selaku salah seorang kumpulan paranormal Penang Underground PPU Team. Semoga beliau dan juga ahli kumpulan yang lain sukses selalu dalam apa jua bentuk bidang yang diceburi. Moga bermanfaat untuk semua dan juga bermanfaat untuk agama. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sangat-sangat sekiranya susun atur suara saya ini tidak begitu baik kali ini. Sakit tekak, tengah batuk sekarang ni. Tahan je lah. Rasanya lah dah banyak kali saya stop ni sebab batuk dengan minum air tadi. Macam biasa, saya mengharapkan yang terbaik daripada korang semua untuk tekan button subscribe, share dan juga like. Semoga bertambahnya lagi warga-warga penonton bersama kita semua di kemudian hari. InsyaAllah sekiranya diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang luas, umur yang panjang, moga dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersia kembali dengan kisah-kisah seram daripada pengirim yang selanjutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang hadir menonton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.